Syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita akan meneruskan kajian kita terhadap buku Pengkhotbah, yaitu Pengkhotbah pasal ke-12. 如果我们用手机，那个字幕荧幕太小，我们可以用我们的手指把它放大它。Jika kita menggunakan gadget atau handphone, kita mendapati tulisannya agak kecil, kita boleh membesarkannya dengan jari kita. 好，那我们今天先把这个传道书的第12章读一遍。Terlebih dahulu kita akan membaca sekali Pengkhotbah pasal 12. 那么小弟将会从第1节念到第7节，然后翻译同工从第8节念到最后一节。 Dan saya akan membaca dari ayat pertama sampai ayat ke-7, dan kemudian rakan penterjemah akan membacanya daripada ayat ke-18 sampai yang terakhir. 传道书12章第1节， Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. 你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之间，当纪念造你的主。第2节， Ayat 2. 不要等到日头光明，月亮星宿变为黑暗，雨后云彩返回。第3节， Ayat ketiga. 看守房屋的发唱，有力的起身，推磨的稀少就止住，从窗户往外看的就昏暗。第4节， Ayat 4. 街门关闭，推磨的响声微小，雀鸟一叫，人就起来，唱歌的女子也都衰微。第5节， Ayat kelima. 人怕高处，路上有金黄，杏树开花，蚱蜢成为重担，人所愿的也都废掉，因为人归他永远的家，吊上在街上往来。第6节， Ayat 6. 银链折断，金冠破裂，瓶子在泉旁损坏，水轮在井口破烂。第7节， Ayat ke-7. 尘土人归于地，灵人归于赐灵的神。第8节，请念。 Ayat 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 9. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak Amsal. Ayat 10. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Ayat 11. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya, seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. 感谢主，我们已经把这个传道书第12章念过了一遍了。 Syukur kepada Tuhan, kita telah pun membaca sekali Pengkhotbah pasal 12. 我们查考传道书已经好几个月了。 Dan kita telah pun mengkaji buku Pengkhotbah ini beberapa bulan lamanya. 今天我们终于查考到最后一章了。 Dan pada hari ini kita telah pun sampai pada pasal yang terakhir. 我们知道这个传道书一开始都是谈论到虚空。 Kita tahu Pengkhotbah ini banyak berbincang tentang kesia-siaan. 所以传道者他在查考为什么人生那么的虚空。 Jadi pengkhotbah ini dia mengkaji mengapakah kehidupan manusia itu begitu sia-sia. 那么今天我们来去学习这个传道书第12章。 Jadi pada hari ini kita akan mengkaji Pengkhotbah pasal 12. 传道书第12章可以说是给整个传道书做一个总结。 Dan bolehlah dikatakan Pengkhotbah pasal 12 ini telah memberikan suatu kesimpulan kepada buku Pengkhotbah ini. 过去我们查考，我们知道人生虚空，就是因为人追求日光之下的好处。Pada masa yang lalu kita
telah membuat kajian dan kita mendapati sebab kehidupan manusia itu sia-sia karena mereka mengejar kebaikan di bawah sinaran matahari. 所以在日光之下，所有的东西都是虚空的。 Jadi di bawah sinaran matahari yang terik ini segala-galanya adalah sia-sia. 唯有在日光之上才是有意义的。 Hanya di atas matahari ini sahaja berfaedah. 好，这个传道书第12章，它是谈论到就是智慧人生的一个总结。 Jadi pengkhotbah pasal 12 ini sebenarnya merupakan suatu kesimpulan tentang hikmat dalam kehidupan manusia. 从第1节一直到第8节是谈论到神就是人生的意义。 Daripada ayat 1 sampai ayat 4, di situ tercatat atau berbincang tentang Tuhanlah makna hidup manusia. 第1节谈论到当趁着年幼纪念造你的主。 Dan ayat yang pertama itu telah berbincang tentang ingatlah akan penciptamu pada waktu mudamu. 第2节到第5节是谈论到我们不要等到老年了。 Dan kemudian ayat yang kedua sampai ayat kelima pula berbincang tentang jangan tunggu sampai tua. 第5节一直到第7节谈论到死亡临到了。 Dan kemudian ayat kelima sampai ayat 7 pula berbincang tentang kematian telah pun tiba. 然后第8节谈论到没有神的人生乃是虚空的。 Dan kemudian ayat ke-8 pula menyatakan kehidupan manusia menjadi sia-sia jika tiada Tuhan. 然后第2部分呢，就是谈论到当虚心接受传道者的这个劝告。 Dan kemudian bahagian yang kedua itu pula berbincang tentang haruslah rendahkan hati untuk mendengar nasihat pengkhotbah. 这是从第9节一直到第12节。 Yaitu bermula daripada ayat 9 sampai ayat yang ke-12. 第9节到第10节谈论到传道者的劝告乃是出于智慧和正直。 Manakala ayat ke-9 sampai ayat ke-10 pula berbincang tentang nasihat pengkhotbah yang berasal daripada hikmat dan kebenaran. 第11节是谈论到智慧的言语乃是神所赐的。 Manakala ayat yang ke-11 pula berbincang tentang hikmat dan perkataan adalah pemberian Tuhan. 第12节谈论到当谨慎选择其他的书了。 Dan manakala ayat ke-12 pula berbunyi waspadalah dalam pemilihan bahan bacaan. 然后第3部分是谈论到总义就是要敬畏神，因为神必要审问。 Dan bahagian ketiga pula ialah kesimpulannya ialah takut akan Tuhan karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. 这是从第13节到第14节。 Yaitu daripada ayat yang ke-13 sampailah ayat yang ke-14. 好，现在我们呢从第1节来去查考。 Dan sekarang kita akan mengkaji bermula daripada ayat yang pertama. 相信这个传道书第12章对大家来说都不陌生。 Saya yakin sekali pengkhotbah pasal 12 ini tidak asing lagi bagi kita semua. 但是有时候也有其他一些细小不同的解释。 Namun ada kalanya ada juga bahagian-bahagian tertentu yang mempunyai maksudnya yang tidak sama. 我们看12章的第1节， Kita baca pengkhotbah pasal 12 ayat 1. 你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之前，当纪念造你的主。 Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. 在这里传道者就是教导我们要把握年轻把握时间来去纪念造我们的主。 Di sini pengkhotbah menasihati kita agar mengambil kesempatan selagi masih muda untuk ingat akan pencipta. 我们知道在传道书都谈论到这个虚空的虚空。 Dan kita sedia maklum bahwa dalam buku pengkhotbah banyak berbincang tentang kesia-siaan. 这就是因为人追求着物质的东西， Ini disebabkan manusia mengejar benda-benda
mengejar kebendaan. 人追求肉体的享受， Dan manusia mengejar kenikmatan dari segi tubuh daging. 追求钱财， Dan mereka mengejar keuangan. 追求名誉地位， Dan mereka mengejar kenamaan serta kedudukan. 但是这一切都是虚空的。 Namun kesemua ini adalah sia-sia belaka. 在这里，传道者教导我们怎么过这个有意义的人生。 Jadi di sini pengkhotbah mengajar kita bagaimanakah kita dapat menjalani kehidupan yang bererti. 就是趁着年幼的时候纪念造我们的主。 Yaitu selagi kita masih muda, selagi itulah kita harus memperingati Allah penciptaan kita. 在这里，所罗门说到，趁这个衰败的日子尚未来到之先，我们就要纪念造我们的主。 Jadi di sini mengatakan sebelum tiba hari-hari yang malang, kita haruslah memperingati Tuhan pencipta kita. 这个衰败的日子就是人到了年老，他的这个肉体和精神都开始衰退了。 Jadi yang dimaksudkan sebagai hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun ini yang kau katakan itu ditujukan kepada ketika manusia mencapai usia tua dan mulai merosot dari segi fisikal dan juga semangatnya. 所以当到年纪大了以后， Jadi apabila usia telah meningkat, 所以所罗门说：“我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主。” itulah sebabnya katanya di sini, ingatlah akan penciptamu pada masamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. 所以所罗门说：“我毫无喜乐的那些年日，就是年老的时候。” Jadi yang dimaksudkan oleh Raja Salomo sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, itu ditujukan kepada ketika mencapai usia tua. 当一个人到了年老身体已经退化了，思想也退化了。 Apabila seseorang telah mencapai usia yang tua, sudah pasti dari segi segala-galanya, dari segi fisikalnya, dari segi fisiologinya juga telah pun merosot. 他感觉到样样都比不上别人 Dan dia akan mendapati dia tidak setanding orang lain dalam apa-apa sekalipun. 而且他也感觉到在这个社会上像他这样的年龄的人，就是老年人，慢慢就就是说被这个社会边缘化了。 Dan dia mula mendapati orang tua seperti dia secara beransur-ansur mula dikesampingkan oleh masyarakat. 因为这个社会所关注的就是年轻人或是正在做工的那一群人 Karena yang diutamakan oleh masyarakat hanya merupakan golongan muda, yaitu mereka yang sedang bekerja dalam masyarakat. 那更加人到了年老身体衰败，而且病痛也多。 Lebih-lebih lagi apabila seseorang mula mencecah usia tua, tubuh badannya mula merosot dari segi semangat dan fisikalnya, dan penyakit juga bertambah. 所以所罗门说那就是我毫无喜乐的那些年，就是年老的那些年日。 Jadi yang dimaksudkan oleh Raja Salomo, hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, itu sebenarnya ditujukan kepada usia tua. 也就是说趁着这个我们认为说这个毫无喜乐的日子来到之前，我们要趁早趁年轻就是来去纪念造我们的主。 Jadi maksudnya selagi kita masih muda, selagi belum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang dikatakan itu, haruslah segera kita memperingati Tuhan pencipta kita. 第二节这里说，不要等到日头光明、月亮星宿变为黑暗，雨后云彩返回了。 Dan kemudian ayat ke-20 mengatakan sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. 这一节就是说，他们不要等到身体渐渐衰败的时候才来纪念造我们的主，那已经是太迟了。 Ayat ini sebenarnya menekankan jangan sampai tubuh daging kita sudah menjadi lemah baru kita coba memperingati Tuhan pencipta kita ketika itu sudah terlewat. 对于这节有些不同的解释
Tentang ayat ini pula ada setengah orang memberikan penjelasan yang tidak sama. 第一种日头光明，月亮星宿变为黑暗，有人指说这是人的眼睛，到了年老的时候眼睛昏花。Ada setengah orang berpendapat sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, ditujukan kepada seseorang matanya mula kabur apabila telah tua. 所以这也可以接受了。Ini pun satu tafsiran yang boleh diterima. 但是也有人解释说，这个日头光明，月亮星宿也可以指着人的喜乐。 Namun ada juga setengah orang memberikan tafsiran bahwa matahari dan terang bulan dan bintang-bintang itu boleh juga ditujukan kepada kesukacitaan manusia. 也就是说，当然，到了年老的时候，已经没有喜乐了。 Maksudnya apabila seseorang telah mencapai usia tua, dia sudah tidak ada lagi kesukacitaan. 这个光明变为黑暗的已经没有在喜乐。 Jadi terang telah berubah menjadi gelap. 有时候这个黑暗也是代表着人心里面的那种悲哀。 Jadi kegelapan ini boleh juga mewakili kedukacitaan dalam hati manusia. 这里有说雨后云彩返回。 Dan kemudian di sini ada juga mengatakan awan-awan datang kembali sesudah hujan. 有时候人到了年老的时候，虽然一波的风浪过了，但是另外一波的风浪又来。 Maksudnya di sini ialah walaupun apabila seseorang telah mencapai usia tua, suatu gelombang yang datang telah berlalu, datang lagi satu gelombang masalah yang lain. 所以说，人到了年老的时候，总是有许多的病痛，许多的烦恼。 Jadi maksudnya di sini ialah apabila seseorang telah menjadi tua, banyak penyakitnya dan banyak kerunsingan yang mendatangi dirinya. 我们看，也就是说，人生充满了这个愁烦和忧虑。 Kita dapat lihat bahwa kehidupan manusia itu dipenuhi kesedihan dan juga kerunsingan. 就好像天空被这个黑云来去遮盖一样。 Sama seperti langit terlindung oleh awan. 所以这个黑云也可以指着这个人的喜乐已经被这个黑云遮盖了，我们已经没有了这个喜乐。 Jadi awan-awan mendung atau awan yang gelap ini juga boleh membawa maksud kesukacitaan manusia itu telah pun hilang. 我们看这个第3节 Kita baca ayat yang ketiga. 那看守房屋的发颤，有力的曲声，推磨的稀少，就止住了。从窗户外往外看的都昏暗了。 Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membongkok dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. 这里第一项谈到看守房屋的发颤。 Di sini mencatatkan pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. 这是指着我们的双手在发抖，已经没有力了。 Ini sebenarnya ditujukan kepada pasangan tangan kita yang mula lemah dan tidak bertenaga serta gemetar. 我们可以看到一些老年人到了年老的时候，他拿一个杯子那个杯子都在抖。 Kita dapat melihat orang tua apabila sudah tua, tangannya apabila menggenggam atau memegang cawan pun tangannya itu gemetar. 就是这个手就是具有力的一个，就是有力的一个象征。 Jadi tangan ini sebenarnya melambangkan kekuatan. 它是看守，就是它用手来做工的。 Jadi dia maksudkan penjaga-penjaga ini karena dengan tanganlah dia bekerja. 但是这里说看守房屋的发颤，就是说他的手到了年老的时候，他手已经没有力了。 Jadi itulah di sini mengatakan pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, maksudnya pada waktu tangan orang tua yang sudah pun tidak bertenaga. 然后这里说有力的曲声 Dan kemudian mengatakan orang-orang kuat membongkok. 这是指着我们的腰背还有我们的
也可以指着我们的腿哦。 Ini sebenarnya ditujukan kepada belakang ataupun bagian belakang ataupun bagian kaki kita. 到了年老的时候，因为身体衰弱了啊，所以就开始要弯曲了。 Apabila telah tua, karena tubuh telah lemah, maka bentuk badannya itu pun mula membongkok. 所以就出现了驼背的那种现象。 Itulah sebabnya wujud keadaan orang yang bongkok. 脚也不能够伸直了啊。 Dan kakinya juga mula tidak dapat diluruskan. 所以他的两个膝盖也没有力了啊。 Dan kemudian lututnya juga, pasangan lututnya itu juga mula lemah. 所以这就是人到年老的时候会有这样的一种情况啊。 Inilah suatu keadaan yang akan terjadi apabila seseorang telah menjadi tua. 在这个时候，我们说我们要做圣工哦。 Dan kalau sampai pada masa begini kita pula bernekat untuk melakukan kerja suci. 但是体力已经没有了。 Namun tenaga dan semangat sudah pun menjadi lemah. 所以就好像所罗门所说的，我们要纪念造我们的主，就要趁早趁年又做。 Sama seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo, jika kita mau memperingati Tuhan pencipta kita, maka kita harus mengambil kesempatan selagi kita masih muda. 趁着我们身体还健康的时候， Yaitu selagi tubuh kita masih sihat. 把我们最好的这个身体，我们的最好的这个健康去献上给神啊。 Maka kita persembahkan sesuatu yang terbaik yang ada pada tubuh kita kepada Tuhan. 不要等到自己连站立不直的时候，才来说我要服侍主啊。 Janganlah sampai ketika kita sudah sampai berdiri pun tidak dapat, baru kita ingin melayani Tuhan. 那这接下来是说，推磨的稀少就止息。 Dan kemudian seterusnya di sini pula mengatakan, perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. 推磨的稀少就是指着我们的牙齿。 Perempuan-perempuan penggiling berhenti karena kurang jumlahnya, ditujukan kepada gigi-gigi kita. 到了年老的时候牙齿掉了很多，所以这个牙齿就好像这个推磨一样来去把食物来去磨碎啊。 Apabila seseorang telah menjadi tua, banyak sudah giginya yang telah gugur. Karena itulah gigi itu samalah seperti penggiling yang dimaksudkan di sini. 所以这个推磨的稀少，牙齿也就是指的牙齿稀少，所以吃东西也吃不多，也不能够吃硬的。 Jadi di sini mengatakan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, karena gigi telah berkurang, jadi makan pun tak dapat makan banyak karena tidak dapat menggigit benda-benda yang keras. 然后最后半句说，就是从户外往外看的都昏暗。 Dan kemudian seterusnya pula di sini mengatakan, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. 就是指着我们的眼睛人到了年老的时候，眼睛就昏花了啊。 Sebenarnya ini ditujukan kepada mata kita. Apabila seseorang telah tua, matanya menjadi kabur, penglihatannya menjadi kabur. 有些人的眼睛长了这些白内障 Ada setengah orang matanya itu mempunyai katarak. 或者是有眼睛的毛病也使到他看不清楚 Kadang-kadang sudah ada masalah mata sehingga dia tidak dapat melihat. 这就是年老的一种状况。 Inilah satu keadaan apabila seseorang telah menjadi tua. 那如果我们说要读圣经，眼睛可能就会很吃力，读不久我们就会觉得很累，我们会放下来。 Dan sampai kalau kita ingin membaca Alkitab, tidak lama kita membaca, kita sudah terasa penat karena mata sudah penat dan kemudian kita tidak lagi dapat membacanya. 现在的科技比较先进 Dan teknologi sekarang lebih maju. 我们可以去做治疗医我们的眼睛。 Kita boleh menjalani rawatan untuk menyembuhkan mata kita. 第4节这里说街门关闭。 Dan ayat keempat pula mengatakan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. 我们知道街道上是很多逃生的。 Kita tahu di tepi jalan itu ada banyak rumput. 这一层就是逃生啊。 Chaoseng himay tunda.
好吵的声音啊。 Oh maaf ya. Biasanya di tepi jalan itu ada bunyi yang sangat membingitkan telinga. 但是这里说街门关闭了，也是说耳朵已经听不清楚了啊。 Tapi di sini mengatakan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Maksudnya deria pendengaran sudah, telinga sudah tidak dapat mendengar. 那但是也有人有另外一些不同的解释哦。 Namun ada juga setengah orang ada tafsiran yang tidak sama. 他说这个门也可以指着我们的嘴巴。 Katanya pintu itu boleh juga ditujukan kepada mulut kita. 当一个人到年老的时候，牙齿掉光了哦， Apabila seseorang telah berusia tua karena giginya semua telah pun gugur, 所以就整个嘴巴闭上了，就等于这个街门关闭一样。 jadi mulutnya itu nampaknya seperti terkatup atau tertutup, sehingga itulah sama seperti pintu-pintu yang tertutup. 好，再接下来说推磨的响声微小。 Dan seterusnya katanya bunyi penggilingan menjadi lemah. 这个也有人解释说，就是听不见自己吃东西的声音。 Dan ada setengah orang mentafsirkannya sebagai tidak dapat mendengar bunyi diri sendiri apabila makan sesuatu. 也或者是因为牙齿已经掉落了，说话的声音微小。 Juga karena mata sudah gugur, gigi telah gugur, jadi semasa bercakap pun suaranya menjadi lemah. 也是说，人到了年老的时候，他说话没有力气了，声音很微小。 Apabila seseorang telah tua, ketika bercakap pun dia tidak berstamina, tidak bertenaga, sehingga suaranya agak perlahan. 然后下面一句说：“雀鸟一叫，人就起来。” Dan ayat yang seterusnya pula mengatakan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. 说人到了年老啊，睡不多。 Maksudnya di sini, apabila seseorang telah pun berusia tua, tidurnya tidak banyak. 他睡眠的一些睡眠的品质也不好哦。 Begitu juga quality tidurnya tidak baik. 很容易一点吵声，他就惊醒过来。 Terdengar sedikit saja bunyi bising, dia boleh terjaga daripada tidurnya. 也睡不久了，可能还不到天亮，他已经起身了啊。 Dan juga dia tidak dapat tidur agak lama, belum lagi hari siang dia sudah terjaga. 所以说雀鸟一叫，就是说小鸟是比较早起身的一些动物。 Itulah di sini mengatakan seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Ini kita sedia maklum, burung biasanya bangun lebih awal. 人也是人到了老年的时候，就好像这些雀鸟一样，很早就起身了，睡不到。 Apabila seseorang telah tua, dia sama seperti burung, dia mudah terjaga walaupun hari maksud sangat awal dia terjaga daripada tidurnya. 再过来这里说，唱歌的女子也都衰微哦。 Dan seterusnya pula di sini mengatakan semua perempuan atau penyanyi perempuan tunduk. 这个唱歌的女子就是指着人的这个嗓子啊，就是我们的声带啊。 Jadi penyanyi perempuan tunduk ini ditujukan kepada peti suara kita. 人到了年老的时候，这个声带已经就是说已经退化了。 Apabila seseorang telah berusia tua, peti suaranya itu suaranya mula menjadi merosot. 所以要很仔细的听，或是要走到很前面去听他讲话啊。 Jadi perlulah mendengar suaranya ketika dia bercakap dengan sangat dengan mendekatkan diri pada dirinya baru dapat mendengar suaranya. 那的确有些老年人到了年老的时候，说话的声音非常的小。 Pada hakikatnya memang ada setengah orang tua apabila telah tua, ketika dia bercakap suaranya sangat perlahan. 好，在第5节说人怕高处。 Dan kemudian ayat kelima pula mengatakan orang menjadi takut tinggi. 当到年老的时候，就是怕爬高的地方啊，怕掉下来啊。 Apabila seseorang telah tua, dia mula menjadi gayat dan dia takut terjatuh. 老年人最怕掉下来啊。 Orang tua memang paling takut terjatuh. 因为老年人呢，他的骨头已经脆弱了。
Karena orang tua tulangnya telah pun mula rapuh 很容易因为一个掉下来就骨头就折断了 dan tulangnya itu mudah patah jika dia terjatuh. 所以走路非常的小心。 Jadi ketika berjalan pun perlu sangat berhati-hati. 再过来说，路上有惊慌， Dan seterusnya pula di sini mengatakan dan ketakutan ada di jalan. 也就是说，因为到了年老的时候，走路行走不稳定，行走不稳了，害怕，所以他很害怕到外面去走走啊。 Jadi yang dimaksudkan di sini, apabila seseorang telah tua, dia agak takut untuk jalan keluar ke tempat lain karena dia tidak senang untuk bergerak atau berjalan, dia takut. 好，再过来就是杏树开花啊。 Dan seterusnya pula di sini mengatakan pohon badam berbunga. 杏树花的颜色是什么颜色呢？ Jadi pohon badam ini bunganya ini apakah warnanya? 它就是白色的，白色的花。 Sebenarnya warnanya itu putih. 人到了年老的时候，头发就发白了 Apabila seseorang telah tua, rambutnya mula berubah menjadi putih. 啊，这就是年老的一个象征。 Ini merupakan suatu tanda seseorang apabila telah pun berusia tua. 虽然现在很多年轻人年纪轻轻也是有很多白发啊， Walaupun sekarang banyak anak muda masih muda-muda lagi, tetapi rambutnya sudah mula putih atau berubah. 但是对于一个人到了年老的时候，头发可以说大部分呢，或者是全部都是每个人都会到了年纪大的时候都会头发发白了哦。 Namun kita tahu hampir setiap orang tua apabila usianya telah tua, rambutnya itu pada berubah. 但是也有很少数有些人到了年老的时候头发还是黑色的。 Namun ada juga sebilangan kecil mereka yang telah tua tetapi rambutnya masih tidak putih. 但是这是指的一般来说，这个杏树开花就指着年老的时候头发变白了。 Namun pohon badam berbunga itu ditujukan kepada kebanyakan orang. 然后接下来就说蚱蜢称为重担。 Dan seterusnya pula di sini mengatakan belalang menyeret dirinya. 就是说人到了年老的时候走路啊就不方便了。 Di sini maksudnya apabila seseorang telah tua, dia mula tidak senang untuk berjalan. 走路很慢啊， Berjalan pun sangat perlahan. 好像拖着一些东西这样。 Dia berjalan seperti sedang menyeret dirinya dengan susah payah. 蚱蜢本来就是很轻的一些昆虫来的哦。 Belalang ini sebenarnya merupakan sejenis serangga. 但是对老年人来说，他的脚步就好像很重了，本来是很轻的，现在觉得很重了。 Namun bagi orang tua, apabila dia telah mencapai usia tua, dia terasa langkah kakinya itu menjadi sangat berat. 那接下来说，人所愿的也都废掉。 Dan seterusnya pula di sini mengatakan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. 这个马来文翻译特别说是人吃的这个食欲没有了哦，不想吃东西了。 Dalam tafsiran, dalam terjemahan Alkitab BM, di sini katanya nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi, hilang sudah nafsu makan. 但是在原文它是说这个催情果，它翻译是就是这个是催情果。 Cuicingko, may contoh? buah nafsu. Tapi kalau ikut terjemahan dalam Alkitab bahasa asal, ya ditujukan kepada buah nafsu. 这个催情果也没有了，就是说，其实这个催情果就是指着人的一个欲望。 Buah nafsu itu sebenarnya ditujukan kepada hawa nafsu seseorang. 当人年老的时候， Apabila seseorang telah menjadi tua, 什么欲望都没有了， kadang-kadang dia hilang apa-apa nafsu pun. 包括吃东西的这个欲望。 Sampai nafsu makan pun hilang. 当然，我们看到有许多人到了年老的时候，吃饭的这个饭量非常的少。 Jadi kita dapat lihat orang-orang tua, kuantiti makanan yang dimakannya itu sangat sedikit.
当然，这个欲望除了这个吃饭以外，还有包括其他的那些私欲哦。 Dan nafsu ini selain ditujukan kepada nafsu makan, juga ditujukan kepada keinginan nafsu yang lain. 当然，人到了年老的时候，也不能够做什么了。 Memang apabila seseorang telah mencapai usia tua, dia tidak dapat lagi melakukan apa-apa. 身体各方面的这些器官也退化了。 Dan segala fungsi badannya itu juga telah pun menjadi, atau organ dalam badannya telah menjadi lemah. 所以一切的这些欲望也没有了。 Dan karena itulah maka dia juga kehilangan segala-gala nafsu. 好，现在我们来去谈论第二部分。 Dan sekarang kita mengkaji bahagian yang kedua. 就是从这个第5节下半段谈起，谈论到人死后的那种状况。 Yaitu keadaan yang berkaitan dengan manusia setelah manusia tua. 就是死后的这个状况哦。 Maaf, keadaan manusia setelah pun mati. Setelah mati. 所以说，因为人归他永远的家，吊上在这个街上往来。 Karena di sini mengatakan uh, 就是第5节，第5节嘅下半段啊。 Oke. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. 这个永远的家，人要归他永远的家，就是说，人要离世哦。 Dimaksudkan manusia pergi ke rumahnya yang kekal ini ditujukan kepada manusia menemui ajal ataupun meninggal dunia. 世上的家都是暂时的。 Dan rumah di dunia ini semuanya sementara saja. 有一天我们都要离开这个世界。 Dan pada suatu hari nanti kita akan meninggal dunia. 所以谈论到人要归他永远的家，就是人要离世的意思。 Jadi yang dimaksudkan manusia akan pergi ke rumahnya yang kekal ditujukan kepada manusia akan meninggal dunia. 那下半段说这个吊上的在街上往来。 Dan seterusnya pula di sini mengatakan peratap-peratap berkeliaran di jalan. 就好像人参加这个丧礼的时候一样。 Sama seperti orang-orang yang menghadiri upacara pengebumian. 或者是参加他的这个安葬礼。 Ataupun mereka menghadiri upacara pemakaman. 所以那时候我们可以看到那些他的亲戚朋友都为他来去哀悼。 Dan pada masa itu sanak saudaranya dan sahabat handanya meratapi kematiannya. 这就是人死后的那种状况。 Jadi itulah keadaan manusia setelah mereka meninggal dunia. 第6节， Ayat yang ke-6. 这里说银链折断。 Di sini mengatakan rantai perak diputuskan. 什么是银链折断呢？ Apakah yang dimaksudkan sebagai rantai perak diputuskan? 当一个人离世以后，他被埋葬在这个坟墓里面。 Apabila seseorang telah meninggal dunia, dia telah dikebumikan di dalam peti mayat itu. 所以他的尸体就在坟墓里面开始腐烂。 Dan pada masa itu jenazahnya itu atau mayatnya itu mula memburuk di 然后 dalam 他的 peti mayat itu. 然后他的这个背肌骨就开始就断裂了。 Dan kemudian tulang-tulangnya itu mula putus. 就是他背后那个骨 spinal cord 就是tulang belakang。 Jadi tulang belakangnya itu mula patah atau putus. 因为人的这个背后的那个骨头就好像一个链一样。 Karena tulang belakang manusia itu sama seperti rantai. 然后呢，接下来就说这个金冠破裂。 Dan seterusnya pula di sini mengatakan pelita emas dipecahkan. 这个金冠可以指这个尸体的这个头颅破裂了。 Pelita emas ini boleh ditujukan kepada MS School tengkoraknya. Tengkoraknya itu. 然后 Mula pecah. 然后接下来说这个瓶子在全旁损坏了。 Dan kemudian tempayan dihancurkan dekat mata air. 也就是说这个瓶子损坏了，它也不能够再
盛水了啊。 Tempayan dihancurkan, ini bermaksud tempayan itu sudah tidak dapat mengisi air. 那这个瓶子可以指着人心脏两旁的这个肺部腐 Ini 烂了 boleh ditujukan kepada bahagian yang paru-paru， paru-paru yang terletak di tepi jantung manusia. 当人死 Sudah 后 rosak 腐烂了哦。OK， dan telah hancur. 也有人解释说，它可以指着我们的鼻梁就坍塌了，就是凹下去了啊。 Maka pilihan. 这个屁股也哦鼻梁啊。 Oke, boleh ada juga orang mentafsirkannya sebagai hidungnya telah pun hancur, 就是变成一个洞了，就是塌下去了啊。 sudah pun retak dan menjadi lubang atau rongga. 然后在下面一句说，水轮在井口破烂。 Dan seterusnya pula di sini mengatakan roda timba dirosakkan di atas sumur. 这个水轮在井旁，其实这个水轮它是转动的哦。 Roda timba ini, roda ini sebenarnya pandai berpusing atau 但是 berputar. 水轮在井口破裂的时候，它已经失去了这个转动的这个功用哦。 Namun roda timba ini telah dirosakkan di atas sumur, maksudnya roda itu sudah kehilangan fungsinya. 所以这个水轮可以指着我们的血管还有我们的心脏。 Jadi roda timba ini boleh ditujukan kepada sel-sel dalam badan dan juga jantung kita. 血管 saluran darah Saluran darah dan juga jantung kita. 所以人死以后这些都停止操作了哦。 Jadi apabila manusia telah mati, maka segala-gala ini telah pun tidak lagi berfungsi. 也有人解释说，这个水轮也可以指着人的眼球哦。 Ada juga orang mengatakan roda timba ini boleh juga ditujukan kepada bola mata seseorang. 因为人的眼球会转动的。 Karena bola mata manusia itu boleh berputar. 当人死以后这个眼球就腐烂了，剩下2个洞哦。 Jadi apabila seseorang telah mati, maka kedua-dua bola matanya itu akan reput dan tinggal rongga ataupun lubang saja. 第7节这里谈到尘土仍归于地。 Dan kemudian ayat ke-7 pula mengatakan debu kembali menjadi tanah. 尘土仍归于地，说人最后身体要埋葬，然后要腐烂，变回尘土。 Debu kembali menjadi tanah karena apabila seseorang telah mati, maka tubuhnya itu, mayatnya itu akan dikuburkan. Jadi sudah kembali menjadi debu tanah. 神起初就是用尘土造人啊。 Pada mulanya Tuhan memang mencipta manusia dengan menggunakan debu tanah. 但是当人犯了罪以后， Namun setelah manusia berdosa, 神就对亚当说：“你是尘土，仍要归于尘土。” Tuhan telah berfirman kepada Musa, kamu berasal daripada debu dan akan kembali menjadi debu. 对亚当说的哦。 Itu ialah firman Tuhan kepada Adam. 所以人本来就是尘土，然后人死了以后要回到尘土去。 Karena asalnya manusia memang debu, maka setelah meninggal mereka akan kembali menjadi debu tanah. 然后最后那一句说：“灵仍要归于赐灵的神。” Dan pada bahagian akhir pula mengatakan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. 对于这一节，当时候古代的人没有不知道人死后更详细的那些细节。 Tentang ayat ini, karena manusia pada zaman purba, mereka tidak memahami hal-hal yang ada kaitan dengan keadaan manusia setelah meninggal dunia. 关于人离世后要到哪里去，在这个旧约时代还是这个真理还是隐藏起来的。 Tentang kemana perginya manusia setelah meninggal dunia, kebenaran ini masih lagi tersembunyi dari segi kebenaran pada zaman perjanjian lama. 所以这里只是谈到人死后他的灵要归于赐灵的神而已。 Jadi di sini hanya menyatakan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. 没有更详细的这个解释哦。 Tidak ada penjelasan yang lebih lanjut tentang
kemana perginya manusia selepas meninggal dunia. 但是当我们进入了新约的时候， Namun apabila kita mula memasuki perjanjian baru, 又加上神给这个约翰长老的启示哦， di samping wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada penatua Yohanes, 我们知道当人离世以后， kita mula faham apabila manusia meninggal dunia, 而且他们就要等待这个审判大日。 maka mereka akan menanti hari penghakiman. 当然，离世的人都要等待，每一个人都要等待这一天。 Memang orang-orang yang telah meninggal dunia itu, mereka akan menanti hari tersebut. Dan setiap orang akan menanti hari tersebut. 人的灵都要到神那里去，其实也是对的，没有错的。 Memang betul, roh manusia akan kembali kepada Allah, memang betul. 但是如果要写更详细的解释， Namun jika kita mau memberikan tafsiran yang lebih teliti, 人到神的面前就是要接受这个审判啊。 manusia tampil ke depan Tuhan adalah untuk menerima penghakiman. 我们看这个启示录的第20章， Kita rujuk Wahyu pasal 20. 启示录20章的第11节， Wahyu pasal 20 kita baca ayat ke-11. 20章的第11节， Pasal 20 ayat 11. 我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的，从他面前，天地都逃避，再无可见之处。 Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. 第12节， Ayat 12. 我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开，并且另有一卷展开，就是生命册，死了的人都凭着这些案卷所记载的，照着他们所行的受审判。 Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. 这也是谈论到人死后将来要等待这个审判大日。 Di sini menyatakan setelah manusia mati, mereka harus menanti hari penghakiman. 这个审判大日之前就是世界末日。 Sebelum hari penghakiman itu tiba ialah hari kiamat. 世界末日过后就是审判大日， Selepas hari kiamat tibalah hari penghakiman. 那时候所有死了的人都要复活， Dan pada masa itu semua orang yang telah mati akan bangkit. 那些作恶的他们就要受审判，要受刑罚了。 Dan mereka yang berbuat jahat mereka akan menghadapi hukuman. 怎么知道他们犯了什么罪啊？ Dan bagaimanakah dapat diketahui apakah dosa yang telah dilakukan oleh mereka? 因为这里谈论到这里有案卷展开啊，这案卷就是记载他们一生所做过的事情啊。 Karena di sini mengatakan dibuka semua kitab. Jadi dalam kitab itulah tercatatnya kehidupan mereka, maksud perbuatan mereka. 所以就照着他们所行的来去受审判。 Maka mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. 当然那些行善的、敬畏神的人呢，他们在这个审判台前，他们就要得赏赐。 Memang bagi mereka yang berbuat baik, mereka yang takut akan Tuhan, di depan takhta penghakiman mereka akan menerima upah. 好，所以人死后灵就是要归到神那里去受审判。 Jadi apabila seseorang telah mati, maka rohnya akan kembali kepada Tuhan untuk menjalani penghakiman. 我们看这个第8节， Kita 第9节 baca, 第8节，对不起，第8节。 kita baca ayat yang ke-8. 传道者说：“虚空的虚空，凡事都是虚空啊。”就是传道书12章第8节。 Kita rujuk pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-8. Ayat ke-8, kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. 我们还记得吗？当我们来学习这个传道书第1章的时候， Masih ingatkah kita ketika kita belajar pengkhotbah pasal 1?
这个传道者就是所罗门，他问了一个问题啊， Pengkhotbah yaitu Raja Salomo dia telah mengajukan satu pertanyaan. 我们回到这个传道书1章的第3节， Kita kembali ke Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ketiga. 1章的第3节， Pasal 1 ayat 3. 人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？ Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? 他是谈论到在日光之下人所做的一切有什么益处？ Di sini berbincang tentang apakah kegunaan segala yang diusahakan oleh manusia dengan jerih payah di bawah matahari. 在传道书12章第8节，就是他一个结论了，他说虚空的虚空，凡事都是虚空。 Jadi dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat ke-8 itu pula menyatakan kesia-siaan atas kesia-siaan. Ini merupakan kesimpulannya. 谈论到这里，谈论到人的结局，人死了以后， Di sini sebenarnya berbincang tentang kesudahan manusia, yaitu keadaan selepas kematian. 他跟这个世界已经没有关系了啊。 Dan ketika itu sudah tidak ada lagi hubung kaitnya dengan dunia ini. 就算他生前的时候，他是个国王，他的财富很多， Walaupun dia ketika hidup dia merupakan seorang raja ataupun seorang yang kaya raya, 当他死以后，全部都归空。 apabila dia meninggal dunia, segala-galanya telah pun menjadi kosong. 所以谈论到人死了这件事情，这个传道者说，虚空的虚空，凡事都是虚空。 Itulah sebabnya apabila dibincangkan tentang kematian, selepas kematian, pengkhotbah ini menekankan kesia-siaan atas kesia-siaan. 所以一切事情在日光之下的都是虚空。 Jadi segala hal di bawah matahari adalah sia-sia. 所以当一个人离世以后，全部他都带不走。 Apabila seseorang meninggal dunia, dia tidak dapat membawa pergi apa-apa sekalipun. 所以这就是虚空了。 Itulah yang dimaksudkan sia-sia. 所以我们不要追求这物质的世界， Jadi janganlah kita mengejar kebendaan di dunia ini. 因为到最后我们也是一样带不走的。 Karena akhirnya sama juga, tidak dapat kita bawa pergi. 但是所罗门却告诉我们要过这个有意义的人生。 Namun Raja Salomo mengingatkan kita agar kita menjalani kehidupan yang bermakna. 尤其是在提醒年轻人， Terutamanya dia mengingatkan orang-orang muda. 趁着衰败的日子还没有来到之前， Itu selagi hari-hari yang malang belum tiba. 趁着还年轻的时候， Selagi masih muda, 应该纪念造他的主。 haruslah memperingati Tuhan Pencipta. 这才是不虚空啊。 Dengan cara begini barulah tidak sia-sia. 好，现在我们来看这个传道者这个总结啊。 Dan sekarang kita coba kaji kesimpulan yang dibuat oleh pengkhotbah. 我们看第9节， Kita baca ayat ke-9. 再者传道者因有智慧，仍将知识教训众人。 Selain pengkhotbah berhikmat yang mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan yang menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. 他又用默想，又考察，又陈说许多的真言。好，所以这里就是讨论到传道者他要用智慧和知识去教训众人啊。 Di sini menyatakan pengkhotbah dia mengajar manusia dengan menggunakan hikmat dan pengetahuan. 就是让人学习智慧，不要过着一个没有意义的人生。 Yaitu supaya manusia dapat mempelajari hikmat dan supaya mereka tidak menjalani kehidupan yang sia-sia. 那所以要默想，要考察。 Itulah sebabnya di sini dia mengatakan perlu menimbang, menguji dan menyusun. 然后又陈说出来了。 Dan kemudian menyusun banyak amsal. 所以就是就好像一个教师一样来去教导别人哦。 Sama seperti seorang guru apabila dia mau mengajar, 也就是
把这些智慧教导人，让人学习智慧，不要过着一个没有意义的人生啊。Yaitu dia akan mengajarkan hikmat itu kepada manusia supaya manusia mempunyai hikmat dan pengetahuan dan mereka tidak akan menjalani kehidupan yang tidak ada erti. 第10节说，传道者专心寻求可喜悦的言语，是凭正知写的成熟话。 Dan kemudian ayat ke-10 pula mengatakan pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. 也就是说，传道者就是这个他要寻求可喜悦的言语，就是说怎么说让别人听了能够容易接受。 Jadi sini mengatakan dia ingin mendapat kata-kata yang menyenangkan. Dia mahu menyampaikan sesuatu yang mudah diterima oleh orang lain. 这也是跟这个方法有关系了。 Ini juga ada kaitan dengan caranya. 就好像今天老师有他的这个教学法一样 Sama seperti pada hari ini guru-guru ada kaidah pengajarannya. 懂得学生的这些心理 Dan dia memahami psikologi murid. 让听者容易接受他讲话。 Supaya pendengar mudah menerima kata-katanya. 这里就说是凭着正直写的诚实话。 Di sini mengatakan kata-kata yang ditulis dengan secara jujur. 也就是说， Kata-kata kebenaran secara jujur. 他所教导的不只是一直要讨好别人，但是还是要说诚实话。 Maksudnya di sini kata-kata yang diajarkan yaitu bukan hanya untuk menyenangkan orang, tetapi juga untuk itu dengan kata-kata yang benar. 对神的真理是没有隐藏的 Yaitu terhadap kebenaran Tuhan itu tidak ada tersembunyi. 不要说我要讨好别人，神的道就不说把它放在一边 Tidak boleh karena kita mau menyenangkan hati seseorang, maka firman Tuhan itu tidak kita bincangkan, kita simpan di tepi. 那就不是用正直和诚实的话了 Dengan demikian, maka bukanlah bermaksud menggunakan kata-kata kebenaran secara jujur. 第11节， Ayat 11. 智慧人的言语好像刺棍， Kata-kata orang berhikmat seperti kusa. 这个刺棍就好像一个牧人他手中那个杖一样 Kusa ini sebenarnya samalah seperti tongkat tongkat yang ada pada tangan gembala. 它的尾端是尖的，就好像刺一样。 Dan ujungnya itu tajam sama seperti duri. 如果这些羊不听话或是走迷了路， Jika domba-dombanya tersesat jalan ataupun tidak mendengar katanya, 牧人会用这个刺棍来去引导他们，或者是提醒他们。 maka kusa itu akan digunakan untuk memimpin domba-domba atau untuk menyedarkan domba-domba. 所以智慧人的言语就好像这个牧人手中的杖一样。 Jadi kata-kata orang yang berhikmat itu samalah seperti kata-kata orang berhikmat seperti sama seperti kusa atau tongkat yang digunakan oleh gembala. 它有那种给人提醒的一种作用， Ada fungsi untuk memberikan kesadaran 它有给人一种激励的作用， dan ada fungsi untuk mendisiplinkan. 就是激励一个人memotivasi seseorang. 好，那这里下半段就说会中知识的言语，又像钉稳的钉子。 Dan seterusnya di sini pula mengatakan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. 也就是说，老师的话好像这个钉子一样钉得稳稳的啊。 Maksudnya di sini ialah kata-kata yang jujur itu tertancap seperti paku tertancap dengan kuat. 他的意思就是说，我们能够牢牢的把这个老师的话记起来。 Maksud di sini ialah kita dapat mengingat kata-kata guru dengan baik. 那其实这也是指着一个智慧人要懂得来去教导，比如说不只是指着那些教师，也指着在家里做父母的就好像一个教师一样来去教导自己的儿女。 Sebenarnya ini bukan hanya ditujukan kepada guru-guru sahaja, tetapi juga ditujukan kepada ibu bapa yang mendidik anak-anak. 因为在古时候，这个家庭教育非常的重要，都是由父母来去教导这些孩子的。
Karena pada zaman kuno, pendidikan keluarga memang sangat penting karena ibu bapa lah yang akan mendidik anak-anak. 他们也是父母儿女的这个教师， Jadi mereka juga merupakan guru kepada anak-anak. 所以他们要用智慧的言语来去教导自己的儿女。 Jadi mereka menggunakan kata-kata hikmat untuk mengajar anak-anak. 他们的话要能够让孩子，让他们的学生能够牢牢的记住，好像钉子一样钉得稳稳的啊。 Jadi kata-kata mereka itu haruslah sangat teguh, dapat diterima oleh anak-anak sama seperti paku-paku yang tertancap dengan kuat. 到老的也不会忘记啊。 Sampai tua pun tidak akan dilupakan oleh mereka. 这里说都是一个牧人所赐的啊。 Di sini mengatakan itu diberikan oleh satu gembala. 这个牧人就是指着神的话。 Jadi gembala ini ditujukan kepada firman daripada Tuhan. 这个牧人就是神啊，所以我们用神的话来去教导来去激励我们的孩子，我们的学生啊。 Jadi gembala ini memang ditujukan kepada Tuhan sendiri. Jadi dengan kata-kata atau firman Tuhanlah kita memotivasi anak-anak atau murid-murid. 第12节说：“我儿，还有一层，你当受劝诫。” Dan kemudian ayat ke-12 pula mengatakan, lagi pula anakku, waspadalah. 然后他说：“著书多没有穷尽，读书多身体疲倦。” Kata yang membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. 有人解释说，就是我们要用智慧来去挑选有用的那些材料阅读。 Ada orang mentafsirkannya sebagai kita harus menggunakan hikmat untuk memilih sumber atau bahan-bahan yang baik. 免得我们的身体过于疲倦。 Supaya tubuh badan kita tidak keterlaluan keletihan. 也就是说，做什么事情都是要用智慧来去做了。 Maksudnya apa-apa saja yang kita lakukan perlu dilakukan dengan hikmat. 但是也要懂得照顾好自己的身体啊。 Namun di samping itu perlu juga tahu menjaga tubuh badan sendiri. 所以要懂得选择有用的材料，才不会浪费很多时间。 Jadi dengan tahu memilih bahan-bahan yang baik, barulah tidak akan masa tidak akan disia-siakan. 然后在第13节这里告诉我们， Dan kemudian 13 pula memberitahu kita. 而这些事都已经听见了，总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。 Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. 所以这个就是整本书的一个总结。 Inilah kesimpulan bagi keseluruhan buku ini. 就是告诉我们我们人生要过得有意义就必须要懂得敬畏神。 Di sini memberitahu kita jika kita mau hidup kita itu berarti kita haruslah takut akan Allah. 人如果不懂得敬畏神， Jika manusia tidak takut akan Allah, 不管他在世上多么的有成就， tidak kira betapa dia mempunyai prestasi dalam kehidupannya, 到最后他也要离世。 dan akhirnya dia juga akan meninggal dunia. 就好像传道者说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。” Maka samalah seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, sia-sia dan sia-sia dan segala sesuatu sia-sia. 所以人必须要回到神那里， Jadi manusia perlu kembali kepada Allah 过着一个敬畏神的生活， untuk menjalani kehidupan yang takut akan Allah. 要谨守神的诫命， Dan haruslah memegang perintah-perintah Tuhan. 因为这是我们每个人的责任。 Karena ini merupakan kewajiban setiap kita. 这样的人生才是一个有意义的人生。 Hanya kehidupan yang sedemikian ialah kehidupan yang berarti. 因为将来我们要回到神的那里去， Karena kelak kita akan kembali kepada Tuhan. 就好像刚才我们所念的，我们的灵仍要归于赐灵的神。 Sama seperti yang telah kita baca tadi, roh manusia akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. 但是灵归于赐灵的神是有两种的结局。 Namun
roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya itu mempunyai dua kesudahannya. 第一种就是不得救的人哦， Yang pertama ialah orang yang tidak selamat. 将要下在地狱里面。 Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. 第二种就是敬畏神的人， Dan kesudahan orang jenis kedua ialah mereka yang takut akan Allah. 他们要得赏赐， Mereka akan memperoleh upah daripada Allah. 他们要进入到神的国度里面去享福气。 Dan mereka akan menikmati berkat dengan memasuki kerajaan Allah. 所以人死后就是有这两种的结局。 Jadi setelah meninggal dunia, manusia akan berdepan dengan dua kesudahan ini. 所以我们要得到将来得到的结局是将来要到神的面前，进入到神的国度里面去。 Jadi kita harus berusaha agar kehidupan kelak kita itu dapat memasuki kerajaan Allah. 所以就要过着一个敬畏神、谨守神诫命的这种生活。 Maka perlulah kita menjalani kehidupan yang takut akan Allah dan memegang perintah-perintahnya. 所以传道者在教导别人、教导学生、教导自己的儿女啊。 Jadi pengkhotbah ini dia mengajar orang agar mengajar dan mendidik anak-anak serta orang lain. 就是要用这种敬畏神的态度来去教导， Yaitu mengajar dengan menggunakan sikap yang takut akan Allah. 要他们来去谨守神的诫命。 Supaya mereka memegang perintah-perintah Tuhan. 我们看第14节， Kita baca ayat yang ke-14. 因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。 Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. 我们传道者在传讲神的道的时候， Apabila pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan atau khotbah, 他是带着一种要向神交账的那种态度。 sikap yang diambilnya ialah sikap untuk menunjukkan pertanggungan jawab kepada Allah. 因为将来神要向他追讨这个责任啊。 Karena pada masa akan datang Tuhan akan menagih kewajiban ini daripada dia. 所以这里说，人所做的一切事啊，包括隐藏的事，无论是善是恶，神都要审问啊。 Itulah sebab di sini mengatakan setiap perbuatan manusia, baik yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, akan dibawa kepada pengadilan. 所以作为一个传道者或者是一个教导的人哦， Jadi sebagai pengkhotbah atau sebagai pendidik, 要提醒他们的学生、他们的儿女哦， haruslah menyedarkan murid-murid ataupun anak-anak mereka 要他们行善， supaya mereka itu berbuat baik. 将来他们在神的审判台前的时候，他们才不至于被定罪。 Supaya pada masa akan datang apabila berada di depan takhta penghakiman Allah, mereka tidak dijatuhi hukuman. 相反的，他们能够欢欢喜喜的进入到神的国度里面去。 Sebaliknya dengan hati yang penuh dengan sukacita mereka dapat memasuki kerajaan Allah. 这就是传道书第12章所谈论的。 Inilah yang dibincangkan dalam pengkhotbah pasal 12. 好，感谢主了，我们今天的参考就到这里啊。 Syukur kepada Tuhan. Sekianlah pengkajian Alkitab kita pada hari ini. 好，接下来我们大家一同来去做祷告了啊。 Dan seterusnya kita akan sama-sama berdoa. 我们为教会的一切事工代祷， Kita mendoakan segala kerja suci gereja. 也为现在这个疫情代祷。 Kita juga mendoakan keadaan kita yang terancam oleh pandemik. 也继续为那些身体欠安的弟兄姊妹代祷。 Dan kita juga teruskan doa kita untuk mereka, saudara dan saudari yang kurang sihat. 每次祷告，记得把他们的名字，就是在祷告当中向神来去诉说啊。 Dalam setiap doa kita, kita haruslah menyebut nama mereka di depan Allah. 我们记得，或者是我们知道有谁需要代祷的，我们就为他们代祷。 Jika kita tahu, kita ingat siapa yang perlu didoakan, maka kita doakan. 也求主继续带领我们每一个人， Kita juga memohon agar Tuhan terus memimpin setiap kita. 因为在这个末世有许多的这个诱惑和挑战。
Karena pada akhir zaman ini ada banyak godaan serta cabaran. 求主耶稣看过我们每一个人，包括我们的家庭。 Akhirnya Allah melindungi setiap kita, termasuk juga keluarga kita masing-masing. 让我们过着一个圣洁、没有瑕疵的生活， Supaya kita dapat menjalani kehidupan yang kudus tanpa bercacat celah. 我们盼望每一个人都能够进入到神的国度里面去。 Kita berharap setiap kita dapat memasuki kerajaan Allah. 这也是我们所要追求的啊。 Ini jugalah yang ingin kita usahakan. 世上的事情我们可以把它看清哦， Hal-hal duniawi boleh kita pandang rendah. 因为就好像我们学习的这个传道书，我们知道世上一切的东西都是虚空的。 Sama seperti setelah kita mempelajari buku pengkhotbah, kita mendapati segala hal duniawi itu sebenarnya sia-sia belaka. 但是我们要追求敬畏神，认识神。 Namun kita perlu berusaha untuk takut akan Allah dan juga mengenali Allah. 要纪念那造我们的主， Dan kita harus memperingati Allah yang mencipta kita. 常常服侍主。 Dan selalu kita melayani Dia. 这就是我们每一天要去追求的。 Inilah usaha-usaha yang perlu kita lakukan setiap hari. 好，我们大家一起同心合意跪下来祷告。 Dan seterusnya sama-sama kita berlutut dan berdoa.